Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Dari surah Ar-Rum terdiri dari 17 ayat, muka surah 219. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa subhanallah hina tumsuna wa hina tuslihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun." Dua ayat ini tentang muslimin sebagaimana kita sebutkan pada minggu yang lalu, merupakan ayat yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk kita baca pada setiap kali pagi dan juga petang, di mana Nabi menyebutkan barang siapa membacanya pada waktu pagi, Allah akan mencukupkan apa yang kurang padanya pada hari tersebut. Siapa membacanya pada waktu petang, Allah akan mencukupkan apa yang kurang padanya pada malam tersebut. Dua ayat inilah, baca pagi dan juga petang. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Maknanya jadikan zikir pagi dan juga petang. Yang itu kita tak nak hurai lagi dah, sebab kita dah hurai dah pada minggu lepas. Jadi sambungan pada ini, yukhrujul hayya minal mayyit, dan dia mengeluarkan yang hidup. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa kadzalika tukhrajun, dan demikianlah, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur nanti. Jadi dalam kehidupan kita pada ini, kita melihatkan bahawa ibu melahirkan anak, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ulama mentafsirkan, iaitu contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, contohnya Adam AS diciptakan daripada tanah. Yang material itu asalnya tidak ada kehidupan. Kemudian setelah diciptakan daripada tanah, ditiupkan ruh ke dalam ciptaan daripada tanah itu, lalu hasilnya Adam AS hidup. Cuma bagi zuriat Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ciptakan melalui mani. Mani itu pun asalnya belum ada kehidupan, sehinggalah Allah Ta'ala meniupkan ruh ketika mana janin. Walaupun janin itu dia hidup dari segi membesar dan sebagainya, tapi belum ada ruh, belum ada kehidupan, sehinggalah janin berusia 120 hari, kata Nabi dalam hadis. Pada peringkat awal itu nutfah, kemudian 40 hari nutfah, kemudian alaqah 40 hari, kemudian mudghah, segumpal daging 40 hari. Setelah itu Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan ruh. Dia yang mengeluarkan hidup dari yang mati, yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Jadi tuan-tuan sekalian, kehidupan setelah kehidupan, manusia melalui kematian. Ataupun daripada ayam lahirnya telur ayam, daripada telur ayam lahirnya ayam. Itu kata ulama itu dimaksudkan, yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat itu. Jadi dengan berlakunya proses dan dilalui oleh makhluk itu, daripada mati kepada hidup, kemudian hidup kepada mati,
Kata Allah, demikianlah kami akan bangkitkan, dan seperti itulah juga kamu akan dikeluarkan dari kubur, di mana kamu asalnya tidak ada, kemudian ada, diberi ruh oleh Allah, hidup atas muka bumi, kemudian Allah matikan kamu, kemudian Allah akan menghidupkan semula kamu, yakni membangkitkan semula kamu daripada kubur. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu daripada tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Asalnya seorang saja, Nabi Adam AS, diikuti dengan Hawa yang diciptakan daripada Adam. Jadi kata oleh ulama, Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kekuasaan Dia. Adam diciptakan daripada tanah. Jadi ada dipanggil menunjukkan bahawa ada manusia ni yang tidak lahir daripada lelaki dan tak lahir daripada perempuan, iaitu Adam AS. Ada yang lahir daripada lelaki, iaitu Hawa. Hawa ini dia datang daripada Adam, daripada tulang rusuk yang kiri. Mana dia lahir daripada lelaki, datang daripada lelaki. Ada yang datang daripada perempuan tanpa lelaki, iaitu Nabi Isa AS. Allah Ta'ala jadikan dia dengan meniupkan terus ruh ke dalam rahim Hawa, Maryam, Sayyidatina Maryam. Dan kebanyakan manusianya adalah lahir daripada lelaki dan perempuan, iaitu sanyawaan benih lelaki dan juga benih perempuan, daripada mak dan ayah. Dan di antara tanda kuasaannya ialah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara kekuasaan, tanda-tanda kekuasaannya juga ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yatafakkarun, yang berfikir tentang kebesaran Allah, lalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, hubungan suami isteri ini juga merupakan kata Allah tanda kebesaran Dia. Dia menjadikan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri, iaitu sama-sama manusia. Tujuannya apa? Kata Allah, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Baik itu kata alim ulama. Bila Allah Ta'ala menjadikan Hawa daripada Adam, bukan daripada tanah, jadi bila-bila masa pun orang perempuan dia akan merasakan pergantungan pada lelaki. Itu akan mewujudkan, dipanggil hubungan. Di sini Allah Ta'ala sebut supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya. Lelaki cenderung pada perempuan, perempuan pula gantung pada lelaki. Sebab sebahagian antara satu sama lain itu datang daripada mana perempuan itu bukan daripada tanah, tapi dia daripada lelaki, datang daripada lelaki. Dan para ulama juga dalam tafsir menceritakan bahawa ketika Allah menjadikan Adam Hawa, ketika Adam sedang tidur dan dia tak rasa sakit apa pun. Macam kita lah, kalau orang cabut satu tulang rusuk sakit. Tapi Adam Hawa lahir
Selepas Adam terbangun dari tidur tu, Hawa tu ada dah. Tu ada. Kerana tiba-tiba ada dah bersama dengan dia. Dan diceritakan juga sebelum Allah Ta'ala jadikan Hawa, Adam ni dia tak duduk satu tempat. Dalam syurga tu dia boleh gerak pergi sana ke sini dalam syurga tu. Dia tak tenteram. Jadi sebab tu tentu ada anak lelaki yang tak tenteram bagi kahwin cepat. InsyaAllah tenteram. Terang elok insyaAllah. Jadi begitulah Allah Ta'ala sebut, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya. Dan dijadikannya di antaranya Allah Ta'ala tanamkan rasa kasih dan juga sayang. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kamu dengan berlainan bahasa dan juga warna kulit. Ini juga satu kebesaran Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Macam mana lidah yang sama, kalau tuan-tuan suruh masing-masing bangsa, tak kira Cina ke India ke Melayu ke Jepun ke Jelen, lidah panjang lebih kurang sama, tapi bercakap lain-lain. Tak tahulah berapa banyak bahasa dalam muka dunia ni, percakapan tu. Sebab itu bila tuan-tuan baca dalam tafsir, Allah Ta'ala mula-mula setelah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS, perkara yang dilakukan oleh Allah ialah dia nak tunjukkan di mana lebihnya Adam berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Pada dua, tuan-tuan sekalian, kadar kefahaman pada akal, iaitu kefahaman mengingati sesuatu. Yang kedua pada pertuturan, boleh mengungkapkan, boleh menjelaskan. Dan di atas makhluk yang ada atas muka bumi ni, makhluk langit sedia maklumlah malaikat, tapi makhluk yang ada atas muka bumi ni satu saja yang ada kedua-dua kekuatan, ada dua kekuatan ini, iaitu manusia. Kekuatan untuk berfikir, mengingati. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajar kepada Adam nama-nama semuanya. Sebagian fasih kata iaitu bahasa. Jadi bahasa yang dituturkan oleh anak cucu Adam ni ialah datang daripada Adam. Akalnya itu datang daripada Adam AS. Kalau tuan-tuan kata ada 1000 bahasa atas muka dunia, itulah yang diajar oleh Allah kepada Adam, akan turun pada anak-anak dia. Jadi setelah Allah Ta'ala mengajar keselian semua nama-nama itu, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kepada malaikat, kamu sebut nama-nama semua. Malaikat kata, kami tidak tahu. Kami tidak mengetahui, melainkan sekadar apa yang kamu ajarkan kepada kami, dan kamu tidak ajarkan kepada kami. Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada Adam, ambil apa ni, wahai Adam, kamu beritahu. Jadi tadi Allah Ta'ala ajar mana Adam boleh serap ilmu. Sebab itu kata alim ulama, otak manusia ini kalau dia nak mengaji apa pun semua boleh, cuma dia tak mau guna saja, dia segan. Sebab itu kita pati orang dulu rajin mengaji dulu. Imam Bukhari menghafal 1 juta hadis. Mana hadis yang palsu pun dia hafal. Segala yang sampai tu, sekali dengan sanad-sanad tu dia hafal. Selepas itu dia tapis. Selepas itu dia tapis. Satu ni tak betul, ni bohong, ni palsu, ini dhaif, perawi itu begini-begini. 30 juzuk Quran tu biasalah, tuan-tuan sekalian, orang menghafal 30 juzuk Quran. Imam Ahmad 700,000 hadis. Dan itu juga dia panggil segala jenis ilmu mereka hafal, mereka tulis. Sebab itu tuan-tuan perhati Imam Ibn Katsir, dia menulis kitab sejarah 10 jilid, satu setiap jilid nautin muka surat tebal. Dan orang dulu, tuan-tuan sekalian, dia tak akan, teknik penulisan orang dulu, dia tidak akan memindahkan daripada buku ke buku. Dia akan pindah daripada kepala ke buku.
Dia akan pindah daripada kepala ke buku. Lagi dia tak faham, lagi dia tidak hafal, dia tak akan tulis. Itu cara orang dulu. Orang zaman lah ni, dia pindah daripada buku ke buku. Dia susun buku 10 buku depan dia, dia tengok sana, tengok, dia pindah. Tengok dia pindah, itu nota kaki. Orang dulu, sebab itu tuan-tuan sekalian, para ulama menyatakan al-ilmu fis sudur. Ilmu ni asalnya berada dalam dada para ulama, kemudian mereka pindahkan ke dalam buku. Contoh macam Imam Al-Ghazali, tuan-tuan perhati bila tuan-tuan baca kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, tuan-tuan perhatilah, bila ayat Quran dia sebut sikit je, sebut sikit, kita boleh heran. Dia sebut sikit ni, bila kita baca setakat tu tak ada kaitan langsung dengan apa yang dia nak sebut tu. Rupa-rupanya ayat itu sendiri, cuma dia sebut sikit itu untuk isyarat saja, isyarat kepada ayat itu, awal ayat tu, hujung ayat tu. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah akal manusia ini cukup hebat. Dan itulah Nabi Adam AS, Allah Ta'ala buktikan kepada malaikat bahwasanya kekuatan manusia ini bukan pada fizikal, tapi kepada akal. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut akal itu bersama dengan hati. Sambung ayat kita. Jadi dengan berlainan bahasa dan juga warna kulit, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Inna fi dzalika laayatin lil alimin, yang mengetahui akan kebesaran Allah, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sikit dan silang sebelum kita masuk. Ini penting juga untuk kita sebab kita pun dah tua. Tuan-tuan lagi tua berdana lagi. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab dia Adabud Dunya wad Din, semua pada anggota manusia ni akan menjadi susut. Mata kita, telinga, tangan, kecuali satu, akal. Akal dia tak akan menjadi susut, tapi dengan syarat terus digunakan. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi seorang tu cepat nyanyuk, senang je, kurang dalam rumah. Kurang dalam rumah, dia akan susut, sel otak mati sikit-sikit, akhirnya dia nyanyuk. Tapi kalau selagi dia duk guna, sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia menyebutkan bahawa orang yang sentiasa baca Quran, yang sentiasa sembahyang berjamaah, menjaga ibadah, dia tidak akan nanya. Dia tidak akan nanya. Sebab dia sentiasa guna otak tu. Nak baca Quran, nak guna. Sembahyang lagilah tuan-tuan sekalian. Bila tuan-tuan nak hadirkan niat, nak baca Fatihah, nak baca doa iftitah, semua itu memerlukan kepada dipanggil otak. Untuk baca, untuk mengingati rukun. Tapi kalau Allah Ta'ala uji tuan-tuan sekalian, kita sebab itu orang panggil ghalabihal, kebanyakan ghalib, tapi tidak semua. Kerana ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan nyanyuk, walaupun dia jaga ibadat dan sebagainya. Itu ada kelebihan lain pula, iaitu Allah Ta'ala nak menghapuskan sakit baki dosa yang ada pada dia sebelum dia mati. Kemudian tuan-tuan sekalian, sambung lagi, dan di antara tanda kekuasaannya ialah tidurmu di malam hari, mana mukum bil lail. Wan nahari wa min ayati manamukum bil laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidurmu di malam hari dan kehidupanmu di siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari kurniaannya pada siang hari. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut berulang kali dalam Quran.
Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jadi Allah Ta'ala jadikan malam ni sememangnya untuk tidur, untuk berehat. Wa ja'alna naumakum subata, dan dia menjadikan malam tidur kamu. Surah apa? Surah An-Naba. Wa ja'alna naumakum subatan, dan dia menjadikan tidur kamu subatan, rahatan, kerehatan. Dan dia menjadikan malam ibarat pakaian, tutup dengan sekalian, berhenti. Allah Ta'ala memang nak malam ni berhenti aktiviti. Tapi masalahnya orang hari ni dia ubah, dia panggil apa? Fitrah itu. Itu yang menyebabkan apa saja tuan-tuan sekalian, bila kita ubah fitrah Allah Ta'ala, kita akan menuju kepada kebinasaan, kemusnahan. Mungkin tuan-tuan kata, Ustaz, kita maju dari segi ekonomi. Ya, maju dari segi ekonomi, tapi dari rohani sangat merosot. Orang zaman hari ini dari segi rohani sangat merosot. Dia dah tak jaga ibadat. Qiyamul Lail ni, kalau tuan-tuan perhati, Qiyamul Lail, tahajud ni, kalau tuan-tuan perhati, Rasulullah, sahabat-sahabat, tabi'in, ini merupakan satu rutin, satu rutin yang tetap kehidupan mereka. Qiyamul Lail, tidur awal, bangun awal. Itu sunnah Nabi. Tidur awal, bangun awal. Nabi tidur sebaik selepas isyak, kemudian Nabi bangun awal. Dan satu anggapan yang sangat silap bila orang kata tak apalah Rasulullah, dia tidur tak cukup, tak apa. Kita tak boleh, kita tak tahan. Tuan-tuan bersekalian, siapa kata Nabi tidur tak cukup? Tuan-tuan cuba balik kira. Nabi sebut dalam hadis sendiri, Nabi kata salat, afdalus salati salatu Daud. Salat yang paling afdal adalah salat Nabi Daud. Dia tidur separuh malam, kemudian dia bangun beribadat sepertiga malam, dan dia kembali tidur 1/6. Jadi tuan-tuan, separuh malam. Dia tidur separuh malam. Afdalus salati salatu Daud. Kama qala Rasulullah, salat malam yang paling baik adalah salat Nabi Daud alaihi salam, iaitu dia tidur separuh malam, dia bangun beribadat sepertiga, mana 2 malam bagi 6 lah. 3/6 dia tidur, 2/6 dia sembahyang, 1/6 rehat balik, kembali rehat semula. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kalaulah kita kata dia tidur pukul 9 malam, dia bangun pukul 1, pukul 2, ada 4 jam, 5 jam dia tidur, memang cukup. Tanyalah mana-mana doktor, tidur 4 jam cukup, 5 jam pun cukup, tapi dengan tidur berkualiti. Sebelum tidur tu jangan perut jangan penuh. Kemudian tidur ni jangan ada bagi kebisingan apa-apa. Dan Nabi suruh kita malam padam lampu, tutup kereta. Itu ni tidur pun sekalian buka lagu lah. Mananya itu telinga kita duk bekerja lagi. Jadi sebab itu tidur awal, bangun awal. Itu dipanggil kehidupan Nabi SAW. Jangan abaikan kerehatan pada waktu malam, kerana Al-Quran sering menyebutnya malam untuk tidur, untuk rehat, dan jadikan tidur untuk kerehatan bagi kamu. Dan siang pula tuan-tuan sekalian, tidur sikit-sikit, jangan tidur panjang pula, sebab Allah Ta'ala juga sering sebut bahawa siang ni adalah ma'asyan, untuk kamu mencari kehidupan. Sebenarnya orang Islam ni dia tak ada hari cuti. Kalau nak kira lah, kalau tuan-tuan kata ada ke Ustaz hari Jumaat kita orang Islam cuti seluruh dunia, itu manusia buat. Kalau tengok ayat Quran, fa idza qudiyatus salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila kamu selesai daripada menunaikan solat Jumaat, kata Allah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kurniaan Allah, ini rezeki Allah. Walaupun amar di sini kata ulama bukanlah perintah wajib. Dia lebih perintah yang datang selepas tegahan, itu bagaimana harus. Tapi nak menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala sendiri pun sebut pada kita
kalau kamu masih nak cari rezeki pada hari Jumaat sekalipun, silakanlah, kata Allah. Tidak ada halangan. Jadi menunjukkan bahawa orang Islam ini, tuan-tuan sekalian, dan kita perhati tengok Rasulullah SAW sendiri, kalau tidak sabit dia jadi Nabi, dia akan jadi manusia yang paling excellent. Dia terlibat dengan perniagaan, perselian, dan dia sebut, aku sebelum jadi Nabi, aku pernah mengambil upah membelah kambing dengan mendapat beberapa qirat. Qirat ni dinar emas, dirham. Dirham. Dia tahu, kata dia, ayah meninggal, dia menumpang hidup dengan pak penakan. Pak penakan Abu Talib pula anak banyak, miskin. Jadi dia tak boleh, dia tak tengok, dia tak arti tengok saja, duduk menumpang. Kalau kita lah, tuan-tuan sekalian, dia menumpang orang ni, seronok goyang kaki. Pak penakan pula, kecil pula, tapi tak. Dia ambil upah belah kambing dengan mendapat beberapa qirat. Kemudian tuan-tuan Muslim, bila berlaku perang Al-Fijar, dia terlibat sekali dalam perang tu, walaupun dia masih muda pada ketika tu. Iaitu kata Nabi, aku terlibat dalam peperangan bila orang Quraisy berperang dengan satu kabilah. Aku terlibat dalam perang itu, aku menjadi pengutip anak-anak panah yang jatuh. Muslim hadir dalam perang tu. Makna dia manusia yang Islam. Dan kata alim ulama, kalaulah Allah Ta'ala tidak jadikan dia ni buta huruf, dia akan baca semua buku yang ada atas muka dunia ni. Rasulullah ni dia akan baca semua buku yang ada atas muka dunia ni. Tapi Allah Ta'ala tak nak dalam pemikiran dan kepala dia itu bercampur. Allah Ta'ala nak dia menunggu untuk menerima wahyu saja. Sebab tu dia ditakdirkan buta huruf. Orang yang Islam macam tu tuan-tuan sekalian, dia tak akan izinkan dia untuk menjadi orang jahil. Tapi Allah Ta'ala sendiri pilihan dia begitu. Jadi kehidupan Rasulullah tu memang begitu, tuan-tuan sekalian. Kemudian pergi tengok Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar ni ketika jadi khalifah ni pun duduk berniaga lagi. Ketika menjawab khalifah ni, masih lagi keluar ke pasar berniaga lagi. Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan semua sahabat-sahabat mesyuarat, tak boleh jadi ni. Bila dia dah jadi khalifah, dia dah pergi niaga lagi, orang nak jumpa dia, tak boleh, maknanya ada waktu terhad sangat. Maka akhirnya mereka berjumpa Sayyidina Abu Bakar, dan kamu kena berhenti berniaga, kamu kena konsentrate pada pemerintahan negara, nanti kami akan cadangkan gaji. Maknanya upah lah untuk kamu hidup sebagainya. Sayyidina Umar pun ahli perniagaan, tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar, sebab itu mereka boleh support perjuangan Nabi SAW. Itu di antara supporter yang kuat lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tuan-tuan sini pun dengar kisah. Sebab itu satu ketika bila seorang datang rumah Sayyidina Umar, dia bagi salam 3 kali, Umar tak jawab, dia pun pulang. Kerana Sayyidina Umar tak perasan kata dia hadir. Bila dia dah jauh sikit, baru Sayyidina Umar panggil dia, baru perasan. Dia pun tanya, kenapa tak tunggu lama sikit? Dia pun kata, saya dah bagi salam 3 kali, kamu tak jawab. Nabi kata, bila dah 3 kali tak jawab, kena pulang, tak boleh lagi dah. Dan Sayyidina Umar kata, aku tak pernah dengar apa hadis tu. Kamu mereka hadis ke apa? Jadi kamu itulah. Kawan tu kata, kalau kamu tak pernah dengar, saya dengar, dan ada orang lain lagi yang dengar. Kalau kamu tak percaya, jom saya nak ajak lagi kamu jumpa orang lain lagi yang pernah dengar hadis yang sama dengan Rasulullah. Dia pun berjumpa, dia pun cerita yang sama, ya saya pun dengar. Lalu Sayyidina Umar, dia marah dekat dia sendiri. Dia kata, begitulah engkau Umar, orang lain mengaji, kamu berniaga. Maknanya Sayyidina Umar dia ahli perniagaan. Maknanya dia ada waktu. Memang tak apalah tuan-tuan sekalian, walaupun dia miss dari segi ilmu. Orang yang sentiasa dengan ilmu ni ikut mengikut Nabi sampai bila-bila, sampai dia tinggal habis dunia pun ada juga sahabat begitu. Iaitu Abu Hurairah. Selepas dia masuk Islam ni, dia tinggal habis semua pekerjaan, niaga ke apa semua. Dia nak kabur balik sebab dia lewat masuk Islam. Dia nak kabur balik, dia panggil orang lain dah mengaji lama dengan Rasulullah, dia baru masuk Islam, dia kabur balik. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kita orang Islam ni
mana kena manfaatkan sungguh-sungguh masa tu. Kalau kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau tuan-tuan masih bekerja, mana bekerja kan ibadat, pekerjaan itu. Tapi kalau tuan-tuan kita katalah bagi kata Imam Ghazali rahimahullah, orang yang dia memang dia dah tak nak bekerja lagi, konsentrate pada ibadat. Jadi yang menjadi masalah zaman kita pada ini, ada satu cabaran tuan-tuan sekalian. Ada satu atau dua cabaran yang menyebabkan kita tidak berfungsi lagi dengan manfaatkan masa ini. Yang pertama televisyen, itu yang pertama. Yang keduanya adalah hobi yang melampau. Dia kira hobi dia mancing, dia kira mancing saja. Orang sembahyang berjemaah pun tak, baca Quran pun tak, mengaji pun tak, dia kira hidup dengan hobi dia. Padahal tuan-tuan sekalian, kita dihidup oleh Allah Ta'ala bukan hobi. Kita ni ada tugas kita. Ada tugas yang kita akan jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kemudian lanjut lagi tuan-tuan sekalian, sesungguhnya pada nikah itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Tulis itu, yang ingin mendengar, yang sudi mendengar dengan tadabbur, simak tadabbur, mendengar ayat-ayat Allah, nasihat, pengajaran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya juga kata Allah, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepada kamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Jadi Allah Ta'ala sendiri sebut, memang kita takut dengan silang kilat. Bila kita nampak kilat saja, terus jantung kita ni berdegup. Dan pada masa sama, untuk menimbulkan harapan, iaitu datangnya hujan. Jadi menimbulkan ketakutan, tuan-tuan, kata ulama dalam tafsir. Kerana ada bangsa dulu, orang dulu, yang Allah Ta'ala timpakan azab hukuman dengan, dipanggil dengan kilat. Dengan ribut, dengan kilat, dengan banjir. Tapi pada masa sama, kilat ni kata Allah memberi harapan, iaitu turunnya hujan. Bahasanya hujan akan turun. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Jadi kita sendiri pun nampak dengan mata kepala kita sendiri, tuan-tuan sekalian, bila musim kemarau, patut musim timur ni musim kemarau, 2-3 hari ni hujan pula. Timur tak sungguh orang panggil. Kalau musim timur sungguh, timur tua dia panggil. Dia timur tua. Kira kering habis. Kemudian ada pula yang isap rokok, dia baling putus rokok, terbakar, tuan-tuan sekalian. Tapi kita pun tengok terbakar, hitam, tegang, kering, bekah tanah. Tapi bila turun hujan, duduk tak lama dan sekalian, sehari dua dia naik hijau balik. Itu. Begitulah Allah Ta'ala sebut. Dan dia lah menurunkan hujan di langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Kita dah asal dengan terbakar tadi ni, habis benih-benih semua habis. Tapi tuan-tuan sekalian, dia naik hijau balik. Kita tu sikit saja. Kalau tuan-tuan rajin tengok Discovery di Amerika, tuan-tuan sekalian, dia musim kemarau, dia satu daerah terbakar. Tapi selepas itu tengok menghijau balik, tumbuh elok balik, menghijau. Dan Allah Ta'ala suruh kita perhati dan fikir itu kebesaran Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya nikah itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya, yang ingin menggunakan akal. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrih. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian apabila dia manggil kamu dengan sekali panggil saja dari bumi, iaitu kata ulama,
ketika ia mengarahkan, iaitu Allah mengarahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala dari satu bukit di bumi ini, maka pada ketika itu kamu semua akan bangkit daripada perut bumi, berada di atas permukaan bumi. Tapi bumi pada ketika itu tak macam hari ini. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa ardu mahsyar, rata, warna putih, afra, warna putih tanpa ada sebarang tanda. Makna bumi dia rata, yang selain putih, sebagian ulama kata afra, makna putih bersih, dan sebagian ulama kata tak bersih, putih kemerah-merahan, tapi sekata semua. Nabi sebut tu ardu mahsyar biduni mu'allamin li ahdin, tanpa sebarang tanda. Hari ini bumi penuh dengan tanda. Sebab itu bila kita nak pergi mana-mana, kita minta petua. Cuba petua tengok rumah kamu ni macam mana nak pergi. Dia pun kata di jalan tu, di pangkai jalan tu, rumah saya tu ada kedai. Tapi kedai tu tak buka dah, tinggal kedai saja. Dia kata tuan-tuan nak pergi rumah Sanan lah, tulang tu. Ada kedai situ. Sebelum kedai tu mardi, dia biasa penuh dengan petua. Kadang-kadang pokok besar. Ni saya tunggu dalam pekan Kangak ni, saya tunggu depan, dipanggil depan bank sekian penuh dengan mu'allamin, alamatun. Tapi bila berlaku kiamat, kata Nabi, ardu mahsyar, rata semua, putih, tanpa ada. Jadi Allah Ta'ala sebut, bila malaikat Israfil meniup sangkakala ini, kamu semua akan keluar daripada kubur pada ketika itu. Dan dalam surah Al-Qari'ah, Allah Ta'ala sebut manusia ini akan menjadi seperti kekatu, firashin mabsus, seperti kekatu. Dan tengoklah kekatu terbang, mana dipanggil apa, tak tentu arah. Walaupun keluar dalam keadaan tak tentu arah, terpinga-pinga, tapi Allah Ta'ala sebut setiap daripada kamu dalam surah apa, surah Qaf, sa'iqun wa syahid. Setiap manusia yang bangkit, bila bangkit pada kubur ni, dia akan diiringi oleh dua malaikat. Kalau nak kira manusia dia nak lari ya. Tapi dia akan diiringi oleh dua malaikat, sa'iqun, malaikat juru pandu, wa syahidun, dan malaikat yang menjadi saksi. Juru pandu ni mungkinlah dia kata kita, jangan duk pergi ke lain, sana, jalan sana, kamu nak kena pergi berhimpun untuk dihisap. Kemudian tuan-tuan sekalian, buku tercatat ni berterbangan, tatayun dia panggil. Dia cari tuan dia lah. Ini sekarang ni bila kita mati nanti, buku kita ni dilipat dan disimpan. Disimpan di mana itu? Sama ada Iliyin, langit ketujuh, atas sana, itu buku catatan milik orang-orang yang beriman, beramal saleh. Ataupun Sijin, iaitu lapisan bumi yang ketujuh, simpan situ. Nanti bila kita bangkit semula daripada kubur nanti, buku kita tu akan diserahkan kepada kita. Setelah itu berlakulah proses hisab dan juga mizan. Berlaku proses hisab dan juga mizan. Dan sebagian ulama menyatakan hisab dan mizan itu selepas, kemudian dulu daripada serahan buku. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang akan berlaku begitulah. Kebangkitan semula, kemudian menerima buku catatan, dihisab, ditimbang melalui titian as-sirat, kemudian dihakimi di atas titian as-sirat itu. Orang Islam sebelum masuk syurga, kalau ada masalah dengan teman-teman, rakan-rakan, akan dihakimi di atas as-sirat, di atas as-sirat itu. Ada masuk dalam syurga tu kira bersih, tak ada apa dah. Dakwa-dakwi pun semua tak ada dah. Masuk dalam syurga, cuma lambat lah. Lambat, bila ada kih banyak dia jadi lambat. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, dan kamu keluar dari kubur, dan kepunyaan Allah, kepunyaannya jualah
walahu man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun, dan kepunyaannya lah siapa saja, yang semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan. Wa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian dialah jua yang mengembalikan, yakni menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu, kata Allah, lebih mudah bagi Allah. Jadi sebab itu orang yang mempertikaikan kebangkitan semula, orang musyrikin, dia kata tak logik. Sampai hari ini tuan-tuan sekalian, masih ada manusia yang ragu tentang kebangkitan semula. Kita kata macam mana alam yang begini luas ini nak binasa? Siapa yang nak binasakan dia? Bila nak menciptakan semula, siapa yang nak menciptakan, nak bangkitkan manusia yang sudah menjadi tanah dan sebagainya? Jadi Allah Ta'ala kata, yang akan menciptakan, yang akan binasakan itulah Tuhan yang sama yang menciptakan, dan yang akan bangkitkan semula juga Tuhan yang sama. Dan menciptakan semula, kata Allah, itu lebih ahwanu alaih, lebih mudah bagi Allah berbanding nak mencipta daripada tak ada. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, bila nak terbit satu kereta baru, bila dia isytiharkan, katakan terbit tu baru peringkat research, 2-3 tahun selepas tu baru boleh terbit. Engineer tu nak kena buat, dia nak kena plan, nak kena panggil apa, nak kena buat acuan dan sebagainya. Tapi bila dah terbit kereta, tuan-tuan tempah saja. Bila dah ada dipanggil acuan dan terbit, dah tengok orang panggil pak acuan sudah ada tuan-tuan sekalian, ataupun dah keluar dah keluaran, satu keluaran, selepas itu nak keluar pula tinggal dia buat saja. Jadi begitulah Allah Ta'ala sebut, nak mengulangi ciptaan semula ni sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahul mathalul a'la, kerana Allah Ta'ala ini dialah yang memiliki sifat yang maha tinggi. Walau al-mathalul a'la, al-mathalul a'la, al-wasful a'la, al-a'la, dan baginya lah sifat yang maha agung, maha tinggi, fis samawati wal ard, di langit dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kita habis satu ayat lagi untuk kita tamat insya-Allah. Allahu alladhi khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu, tsumma razaqakum, kemudian dialah jua yang memberi rezeki kepada kamu. Jadi kita ni, kata ulama, dengan Allah Ta'ala ni bergantung pada Allah. Dua dia panggil. Dia satu yang panggil ni'matul ijad, itu yang pertama. Yang kedua ni'matul imdad. Ni'matul ijad iaitu di sisi kewujudan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kewujudan kat kita, tak ada lah kita, tak rasalah kehidupan. Yang kedua nikmat penerusan, dah wujud, kemudian nak terus hidup, kita bergantung pada makanan, bergantung pada udara, bergantung kepada matahari. Semua itu al-imdad, penerusan hidup yang Allah Ta'ala juga yang bagi. Jadi sebab itu tugas kita untuk bersyukur pada Allah Ta'ala ini tak pernah habis. Jadi kerana itu syukur ni iaitu dengan ibadat. Jadi Allah Ta'ala plan kat kita ni macam mana nak bersyukur. Sembahyang subuh, kemudian sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib. Itu syukur tuan-tuan sekalian. Syukur ni ibadat. Adapun tuan-tuan sebut alhamdulillah, itu sunat. Syukur dengan tambahan saja, sunat. Ini tak tuan-tuan sekalian. Saya ustaz, walaupun saya tak sembahyang, tapi saya bersyukur juga. Yang kita tanya macam mana tu, saya setiap kali lepas makan, saya tak pernah lupa alhamdulillah. Saya pakai baju pun alhamdulillah. Itu lafaz syukur. Itu lafaz syukur. Dan syukur ni, tuan-tuan ingat balik, Allah Ta'ala kata, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad SAW, aku telah berikan kepada kamu nikmat anugerah yang banyak, cukup banyak. Kamulah hamba yang dikurniakan berbagai kelebihan.
Maka fasalli rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat untuk kepada Tuhanmu wahai Muhammad, wanhar, dan juga sembelihlah korban. Kata ulama dalam tafsir, maka zahirkanlah syukur kamu pada Tuhan kamu dengan banyak sembahyang. Sebab itu bila ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sangat sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Sembahyang malam sampai 2 jam, tuan-tuan bayangkanlah. Nabi pernah sembahyang, Huzaifah ikut Nabi, dia kata kalau tak sabit malu dengan Rasulullah, aku lari dah. Tengah sembahyang tu Nabi baca surah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah tak rukuk lagi, lepas sambung lagi selepas itu An-Nisa, lepas itu sambung sampai Ali Imran. Kata ulama pada permulaan tu untuk An-Nisa dulu, kemudian bawa Ali Imran. Tapi sebagai ulama kata tidak, makna kita baca surah ni tidak maknanya harus untuk kita baca, dia panggil tak ikut tertib dalam surah itu, harus tidak berdosa. Kerana Nabi sendiri pernah buat, dia baca Al-Baqarah kemudian diikuti dengan An-Nisa, lepas tu Ali Imran. Walaupun di sunnah Quran Ali Imran dulu bawa An-Nisa. Selepas 3 surah ni baru Nabi rukuk. Anda bayangkan berapa juzuk tu, 5 juzuk. Baru Nabi rukuk. Huzaifah kata kalau tak sabit, dia yang minta nak ikut Nabi, nak tengok Nabi sembahyang malam macam mana. Kalau tak sabit malu dengan Nabi, aku tinggal Nabi. Tapi dah malu dia panggil. Bila Nabi bagi salam, tengok tak ada dah. Dan tadi minta sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, ditanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang begitu teruk sehingga bengkak-bengkak kaki? Nabi jawab apa tuan sekalian? Afala akunu abdan syakura, tidak patutkah aku ini menjadi hamba syakuran, yang bersyukur kepada Allah. Mana Nabi salat ni tuan-tuan sekalian untuk syukur. Jadi kita tak mampulah nak qiyamul lail dan sebagainya, tetap kita jaga saja sembahyang fardu 5 waktu, itu sudah menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kata Allah, hal min syurakaikum, kemudian dia menghidupkan kembali kamu, adakah di antara kamu, adakah di antara yang kamu sekutukan bahala-bahala yang kamu sembah selain Allah itu, yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu daripada yang semua Allah Ta'ala buat tadi? Maha suci Allah, tidak ada. Maha suci Allah dari sekutu, tidak ada yang mencipta selain dia, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita hidup ni beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mana kita telah menunaikan hak Allah Ta'ala, iaitu dia diagungkan, disucikan, ditauhidkan, dinafikan dari segala penyerupaan dengan makhluk. Demikianlah tuan-tuan sekalian, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Kita janji pukul 8 pagi ni ada, tapi buku tak siap. Sepatutnya dia siap kemarin buku tu, tapi dia minta printing, dia minta tangguh sebab dia tak sempat siap. Hari ni baru siap. Jadi tuan-tuan sekalian, bila nak diskusi tak ada buku ni, tak pengen diskusi lah pula. Jadi nanti kita atur lain lah, insya-Allah. Ini ada buku. Sebab kita berniat di sini satu tempat yang anda buat daurah untuk baca daripada awal sampai habis 40 hadis tu. Tempat-tempat lain tu semua lah untuk diskusi, tapi di sini ni kita akan buat daurah untuk baca. Mana orang lain pun akan hadir jugalah di sini, insya-Allah. Nanti kita atur lain waktu lain. Jadi hari ni tak ada lah, jangan tuan-tuan tunggu pula nanti. Tidak ada ini, kita tangguh waktu lain, kita akan umum semula insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.